Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami diberi tugas, tajuk tugasan iaitu inovasi strategi pentaksiran dan penilaian dalam pendidikan jasmani dan sains sukan. Okey, kumpulan kami terdiri daripada Wirud, anak lelaki Sian, saya sendiri, Mak Saiful Mizanul dan juga Arif Azmir bin Azizan. Okay. Kumpulan kami telah memilih tajuk inovasi iaitu PJPK Smart Learning Assessment. Seterusnya kita lihat kepada latar belakang inovasi yang kami pilih. Okey, perkembangan teknologi maklumat pada masa sekarang ni dia begitu dinamik lah. Termasuk juga di dalam bidang pendidikan. Okay, teknologi ini boleh difahami sebagai satu mekanisme atau kaedah yang baru dalam melakukan atau kita menghasilkan sesuatu yang mana ia melibatkan ilmu pengetahuan dan juga kepakaran pelbagai bidang. Okay, untuk pentaksiran dan penilaian adalah sebahagian daripada proses pembelajaran, yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, membuat skor dan juga menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar. Okay, untuk inovasi ini kami telah memilih aplikasi iaitu PJPK Smart Learning Assessment, iaitu PSLA. Okay, ia adalah merupakan satu inovasi aplikasi teknologi maklumat bagi menilai standard prestasi pelajar ataupun PBD dalam suatu kemahiran pembelajaran pelajar tersebut. Aplikasi ini dia terdiri daripada dua komponen, iaitu komponen pendidikan jasmani dan juga komponen pendidikan kesihatan. Okey, dalam komponen pendidikan jasmani, dia mempunyai beberapa bidang, iaitu contohnya konsep gimnastik asas, pergerakan berirama, kemahiran asas permainan, seperti kategori serangan, kategori memadang, kategori menjaring dan sebagainya, dan juga kemahiran akuatik asas ataupun rekreasi dan kesenggangan. Dan satu lagi ialah kemahiran kecergasan. Okay, bagi komponen pendidikan kesihatan, ia terdiri daripada 3 elemen, iaitu pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, iaitu PEERS, elemen pemakanan dan juga pertolongan cemas. Aplikasi ini dia merangkumi semua domain, iaitu domain psikomotor, kognitif dan juga afektif. Aplikasi ini dia menilai berasaskan kriteria penguasaan berdasarkan standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi dan juga tahap penguasaan yang telah ditetapkan. Hasil daripada analisis pelaporan prestasi pelajar dalam aplikasi ini, dia akan link ataupun dia ada pautan dengan sistem analisis perbiasaan sekolah, iaitu SAPS. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Saiful ataupun Abang Saiful atas pembentangan sebentar tadi, 4 slide pertama tadi. Jadi saya akan teruskan dengan pembentangan saya bagi slide yang kelima, iaitu penyataan masalah di dalam melaksanakan inovasi untuk aplikasi ini. Sebelum ini penilaian prestasi pelajar dinilai secara manual menggunakan borang, tetapi borang penilaian tidak mesra pengguna. Penggunaan kertas yang banyak untuk salinan borang juga
perlu digunakan lah. Jadi penyimpanan maklumat penilaian yang tidak sistematik dan memerlukan ruang yang banyak sekiranya kita menggunakan kertas dan juga fail. Jadi aplikasi ini dapat mengurangkan penggunaan kertas dan kita dapat menyimpan maklumat tersebut secara maya lah, lebih kurang macam tu. Dan tidak ada pautan dengan sistem analisis peperiksaan. Maksudnya kita simpan dalam aplikasi tersebut dan jangka masa yang lama, dan juga tidak ada kaitan lah dengan peperiksaan yang dilaksanakan di sekolah. Terusnya adalah kepentingan inovasi ini kepada semua lah. Penilaian menggunakan aplikasi adalah cara yang terbaik lah bagi mengenal pasti keperluan pelajar dan dapat menanam keinginan untuk maju. Penggunaan aplikasi ini adalah menyematkan masa, memudahkan menanda dan menyemak, dan penyematan ruang penyimpanan bagi menyimpan data dan maklumat tersebut. Capaian kepada aplikasi ini boleh dibuat di mana-mana sajalah, tak kira menggunakan laptop, komputer ataupun telefon ataupun tablet lah. Guru akan mempunyai lebih masa untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Guru dan murid boleh menjalankan aktiviti pentaksiran apabila mereka telah bersedia dan memerlukannya, dan pencapaian setiap murid dapat dipaparkan. Mana kata setelah selesai kita laksanakan assessment ni, kita boleh terus papar lah pada paparan skrin menggunakan laptop dengan LCD ataupun projektor, ataupun kita boleh terus screenshot lah dan hantar ke dalam grup WhatsApp kan untuk makluman semua. Baik, seterusnya adalah peranan guru dalam melaksanakan pentaksiran menggunakan aplikasi ini, iaitu yang pertama, mentaksir murid secara holistik, iaitu secara keseluruhan, secara menyeluruh lah. Hasil kerja murid dapat ditaksirkan dan disimpan maklumatnya. Menyediakan pelaporan tahap penguasaan murid, sudah pastilah kita dapat menyediakan pelaporan. Seterusnya, sentiasa berbincang dengan rakan sejawat tentang perkembangan dan kemajuan murid serta melaksanakan tindakan susulan. Seterusnya, menyediakan bahan PDP yang bersesuaian dengan murid setelah kita buat aktiviti itu, sekiranya perlu melaksanakan pemulihan dan juga pengayaan lah. Seterusnya, memberikan ulasan perkembangan murid, kemahiran sikap dan nilai pada ruangan ulasan guru dalam template pelaporan tersebut lah. Kita boleh tambah lah komen-komen kita yang boleh digunakan pada masa akan datang. Seterusnya, memastikan terdapat perkembangan dalam pembelajaran murid. Kita boleh juga merekod perkembangan dari semasa ke semasa berdasarkan apa yang telah kita simpan data tersebut. Dan yang terakhir, menentukan objektif pembelajaran dalam PDPC kita. Seterusnya, cara ataupun kaedah untuk menggunakan inovasi ini, iaitu yang pertama, perlu memuat turun perisian aplikasi PJPK Smart Learning Assessment. Yang kedua, membuat pendaftaran aplikasi secara online, masukkan maklumat seperti nama, nombor telefon dan juga alamat email. Mengisi maklumat kelas serta maklumat pelajar setelah kita login, dan klik pada folder instrumen komponen pentaksiran yang hendak dinilai. Klik pada kemahiran-kemahiran yang berkaitan bagi mengukur tahap pencapaian pelajar. Seterusnya, analisa tahap pencapaian prestasi pembelajaran pelajar akan dijana secara automatik. Keputusan pencapaian tahap prestasi pembelajaran pelajar akan dipaut dengan sistem analisis peperiksaan. Suka saya ingin tegaskan, ini adalah seperti kami melaksanakan membuat perisian ni adalah bagi peringkat orang kata model lah, ataupun cadangan awal lah untuk melaksanakan inovasi untuk menyimpan data tersebut. Belum dapat dibuat lagi lah pada masa ini, cuma ini adalah perancangan untuk dilaksanakan. Baik, terima kasih kepada Saiful dan juga Arif. Okey, saya Wirut Sing An. Okey, sekarang kita lihat contoh paparan aplikasi PJPK Smart Learning Assessment. PJPK Smart Learning Assessment ini ataupun PSLA, kita boleh apply kepada sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okey, iaitu semasa komponen pendidikan jasmani seperti konsep gimnastik asas, pergerakan berirama, kemahiran asas dalam permainan, contoh kategori serangan, kategori jaring dan juga kategori pukul dan juga memadang. Okay, dan juga kita boleh juga apply dalam olahraga asas, akuatik asas, regresi dan juga keserangan serta juga kecergasan. Sementara itu, dalam komponen pendidikan kesihatan, kita boleh apply dalam PIAS, okey, dunia pemakanan dan juga dalam
tajuk pertolongan cemas. Okey. Pelaksanaan PBD melalui aktiviti pembelajaran. Okay, yang pertama, ia memberi keseronokan lah. Yang kedua, dia dapat pembentukan karakter murid. Yang ketiga, dia bersesuaian dengan perkembangan dan juga usia murid. Okay, di mana yang pertama kita dapat lihat projek, kita boleh berikan projek yang mudah. Okay, ataupun kita boleh bercerita, kita boleh memberikan kuis, kita beri mereka dalam bentuk permainan, ataupun kita boleh buat juga dalam aktiviti main peranan, okay, yang ataupun aktiviti lain yang bersesuaian lah. Okay. Baik, sekarang kita lihat pula sekarang analisis SWOT. Okay, yang pertama kekuatan, kita lihat yang pertama, memiliki pemetaan aktiviti yang dapat membantu pengurusan aplikasi. Dua, mempunyai sistem pentaksiran yang mesra pengguna. Ketiga, aplikasi mudah dicapai sama ada menggunakan telefon bimbit ataupun komputer yang mempunyai sambungan internet. Okey, seterusnya kita lihat pula kelemahan. Yang pertama, perlu alatan yang mencukupi, komputer, internet dan juga perisian. Yang kedua, perlu memiliki pengetahuan dan juga kemahiran ICT. Ketiga, aplikasi mungkin akan perlahan jika terlalu ramai yang menggunakannya. Okey, untuk ancaman yang pertama, sistem aplikasi akan terganggu jika server down. Kedua, guru yang tidak mahir ICT akan menghadapi kesukaran menggunakan aplikasi. Ketiga, masalah guru-guru yang berada di luar bandar yang tidak ada sambungan internet. Okey, yang keempat, kita lihat pula peluang. Okey, yang pertama, penjimatan masa untuk membuat pentaksiran. Kedua, pemaparan maklumat yang lebih menarik. Dan yang ketiga, analisa pencapaian tahap penguasaan pelajar dapat dijana terus. Okey, kita lihat pula sebagai penutup. Okay, yang pertama, penggunaan aplikasi teknologi maklumat telah memberikan satu kesan yang amat positif sama ada kepada guru maupun kepada pelajar. Okay, kedua, perisian pentaksiran menggunakan aplikasi teknologi maklumat amat penting kepada guru untuk membantu memudahkan mereka membuat penilaian tahap prestasi pembelajaran pelajar. Yang ketiga, proses penilaian dapat dijalankan dengan mudah tanpa membebankan guru. Keempat, penggunaan aplikasi ini juga dapat membantu pelajar yang kurang prestasi untuk memperbaiki prestasi mereka. Okay. Right. Thank you. Terima kasih.